Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk vektor. Pengenalan saja dulu. Apa itu vektor? Vektor mempunyai magnitude dan arah. Magnitude ni apa? Magnitude ni macam mewakili saiz, kuantiti skala. Dia mesti nombor macam pemala. Contoh kuantiti skala, kuantiti fizik yang ada magnitude sahaja, laju, jarak, tenaga, cas elektrik, ketempatan, isi padu, panjang, masa, suhu, jisim, kuasa dan kerja. Biasanya magnitude ni dia tak boleh negatif, dia positif je. Macam contoh isi padu positif, panjang positif, masa positif, dia tak boleh negatif. Kalau dia negatif pun kita kena positifkan dia, macam tu lah. Okay, arah ni pula dia mewakili positif atau negatif. Contoh kuantiti vektor, vektor ni macam kuantiti fizik yang ada magnitude dan arah. Dia ada gabungan dua ni sekali. Magnitude. Biasanya vektor ni lagi kompleks lah dia sebab dia ada magnitude dan arah. Contohnya hal laju, pecutan, sesaran, momentum, daya, impuls. Contoh untuk vektor ialah daya. Daya ni nak cari daya jisim darab dengan pecutan. Jisim ni dalam skala, dalam magnitude dan pecutan ni dalam kuantiti vektor, arah. Okey, tata tanda vektor. Tata tanda ni satu sistem perwakilan bersimbol untuk objek-objek dan idea-idea matematik. Maksudnya kat sini bila kita nampak soalan, kita tahu yang itu tanda vektor. Itu maksud tata tanda lah. Okey, contoh dalam vektor ni dia akan tulis dalam bentuk A, ada tilde kat bawah ni ataupun ada anak panah kat sini atau dia boldkan. Boldkan arahan dia boldkan point titik-titik dia. Okey, magnitude ni ada tanda absolute ni. Yang macam ni. Yang ini sebab itulah magnitude ni dia tak boleh negatif sebab bila ada tanda ni dia kena positif. Vektor sifar adalah kosong. Dia mesti bila namanya vektor mesti ada tanda tilde kat bawah ni. Ataupun tanda anak panah ni lah. Okey, vektor yang ditulis dari titik A ke titik B boleh ditulis sebagai AB. Anak panah dia menuju daripada A ke B. Ataupun R sahaja. Arah R. Okey, ataupun kalau kita terbalikkan laluan ni, BA, anak panah dia, negatif R. Macam tu. Magnitude AB boleh ditulis sebagai magnitude AB. Dia ada absolute ni lah. Okey, vektor ni dia ada sama, selari, segaris, ada hukum-hukum dia yang lain lah. Okey, sama. Dua vektor adalah sama jika dan hanya jika kedua-duanya mempunyai magnitude dan arah yang sama. Selari. Dua vektor adalah selari jika kedua-duanya adalah arah yang sama. Satu vektor adalah gandaan skala bagi yang satu lagi. Maksudnya, AB sama dengan HPQ. Maksudnya, vektor AB sama dengan vektor PQ. Mungkin vektor ni lagi panjang ataupun lagi pendek. Sebab H ni pemala. Pemala ni apa-apa nombor. Segaris. PQ dan R adalah segaris jika PQ sama dengan KQR di mana Q adalah titik sepunya. Dalam persamaan ni kita tengok belah kiri ada Q, belah kanan pun ada Q. Atau PQ sama dengan PR di mana P adalah titik sepunya. Maksudnya dalam belah kiri ni ada P, belah kanan pun ada P. Ini kira kenapa saya cakap PQR sebab PQR ni adalah segaris. Saya bagi contoh sekejap. Macam mana je nak exit? Contohnya ni. Ini selari. Lepas lari. Yang ni mungkin panjang sikit. Kalau panjang sikit dia ada H. H tu pemala. Mungkin 2 kali ganda. Mungkin 3 kali ganda. Okey, yang ini segaris. Contoh PQR ni. Mungkin kita boleh buat apa? PQ, HPR. PQ dengan PR, QR, PQ dengan QR. Asalkan ada titik sepunya PR atau QR, dia mesti segaris arah yang sama. Okey, seterusnya vektor. Dia ada hukum segitiga, hukum segi empat selari, hukum poligon. Okey, hukum segitiga
dengan segi empat selari ni, dua vektor atau lebih boleh ditambah atau ditolak untuk menghasilkan suatu vektor yang baru dengan menggunakan hukum segitiga atau hukum segi empat selari. Maksudnya kat sini, contohlah kita ada vektor A, kita ada vektor B. Bila A tambah B, kita akan hasilkan vektor terbaru A tambah B kat sini. Ini namanya kita panggil sebagai vektor paduan. Macam ni lah contohnya kan. Vektor A ini hukum segi empat selari. Jadi sini dengan sini mesti sama, sini dengan sini mesti sama. Contohlah, dari titik ini nak ke titik ini, kita boleh guna laluan A tambah B. Ataupun B tambah A. Jadi A tambah B ni dia akan jadi macam ni lah titik ni. Dia akan hasilkan satu vektor yang baru. Ini kita panggil sebagai perpenjuru. Hukum poligon. Vektor paduan bagi 3 atau lebih vektor boleh diperoleh menggunakan hukum poligon. Okay, contohlah kita ada vektor A, kita ada vektor B, kita ada vektor C. Kita akan tambah je, kita akan hasilkan vektor yang baru iaitu A tambah B tambah C. Daripada sini, titik sini ke titik sini. Nota dia, magnitude A tambah dengan magnitude B takkan sama dengan magnitude A tambah B. Okay, untuk memudahkan kefahaman, contohlah kan, titik A nak ke titik B, titik B nak ke titik C, kita akan muncul vektor baru iaitu A kepada C. Contohlah ini AB campur dengan BC, dia akan dapat hasilkan vektor baru AC, vektor paduan yang baru. Hatinya kena sama. A, kalau B, mesti jumpa B. Sebab itulah A dengan C boleh jadi vektor yang baru. Contohlah kalau kita panjangkan sikit dia punya persamaan, PQ campur QR campur RV campur VM, baru kita akan hasilkan vektor baru PM. Q dengan Q mesti sama, ni tambah ni mesti sama, baru boleh selesaikan. R dengan R mesti sama, V dengan V pun mesti sama. Barulah kita akan hasilkan vektor yang baru PM. Contoh seterusnya, contoh seterusnya, EF campur FG campur GS. Dia akan hasilkan vektor baru ES. EF, F dengan F mesti sama, G dengan G mesti sama. Hatinya kena sama ya. Kalau kita nak kahwin, kita kena jumpa dengan orang yang hatinya sama dengan kita. Itu contohnya lah. Kalau macam ni, A tambah 3A. A dengan A dah sama kan? 4A. A campur B campur 3A tolak 4B. A dengan A kita kumpulkan jadi 4A. B tolak dengan 4B. Negatif 3B. Okay, kalau macam ni pula. AB tolak CB. Okay, first kita kena tahu hatinya kena sama. Kita dah tahu dah. B dengan C tak sama. Jadi, kita kena terbalikkan. Ingat tak yang saya ajar yang ni? Yang ni. Bila pergi AB, akan jadi R. Bila diterbalikkan BA, dia akan jadi negatif R kan? Okay, macam tu juga sama dengan yang ni. Bila negatif ni, kita tukarkan dia jadi positif. AB, kita terbalikkan dia CB, bila terbalikkan jadi positif. Bila negatif, bila diterbalikkan jadi positif. Bila positif, diterbalikkan jadi negatif. Tapi yang penting hatinya tu kena sama. AB campur dengan BC sama dengan AB. Dia akan hasilkan vektor baru B. Ini tak boleh ya selesaikan. Kita kena tukarkan negatif ni kepada positif dulu. Dia yang penting hatinya kena sama. Bukannya negatif positif ni tak ada masalah. Tapi hatinya tu kena sama. B kena jumpa dengan B juga. Kena buat cara macam nak cari jumpa B. Macam tu. Tolak ni tak ada masalah sangat. Contoh ni. AX tambah XY tolak PY tambah PR. Kita tengok. X dengan X okey. Y dengan Y. Yang ni tak okey. Jadi, untuk ubah negatif ni, bila negatif, bila positif, dia akan jadi YP. Tambah PR. Macam ni lah AX tambah XY. X dah sama. Y campur dengan YP dah sama. P dengan P pun dah sama. Barulah akan hasilkan vektor yang baru. AR. Okey, sekarang dah selesai. Akan bagi contoh latihan lah.